kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariat Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Alhamdulillah lah, setelah dikutuk, dikeji, dilaknat semua tu, alhamdulillah. So alhamdulillah, saya bersyukur banyak-banyak. Terima kasih. Akan berhenti di Dun Kelantan ke lepas akan pergi ke Dun negeri lain juga untuk Sabah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sangat kepada kehadrat Allah Ta'ala. Video depan, nak ambil video depan. Okey, please. Okay. Sebenarnya saya tak prepare, tapi alhamdulillah saya amat-amat bersyukur ya, dengan keputusan pada hari ini. Saya rasa semua bersetuju memang ada constitutional breach. Okey, tapi ia menegakkan juga bahawa Federal Constitution adalah supreme dan demi untuk kebaikan Malaysia juga, tiada apa-apa kena-mengena dengan doktrin Islam. Itu pun mahkamah telah memutuskan. Okey, ia hanya mengenai kompetensi DUN, the State Legislative Assembly sahaja. Jadi saya buat ni bukan untuk diri saya ya. Saya buat ni untuk semua sebenarnya. Dan alhamdulillah lah, setelah dikutuk, dikeji, dilaknat semua tu, alhamdulillah. So alhamdulillah, saya bersyukur banyak-banyak. Terima kasih. Akan berhenti di Dun Kelantan ke lepas akan pergi ke Dun negeri lain juga untuk Sabah? InsyaAllah tak adalah kot. I mean, saya rasa selepas pada ini, Dun akan menggubal undang-undang yang lebih, I think they'll be more careful in drafting the legislations. And untuk harmonikan Mahkamah Syariat. Biar Yasmin lah cakap. Yasmin. Yasmin. Okay. I hope that this case would then harmonise the Mahkamah Syariah with the civil courts, you know. Macam, I think that's all. Okay. Alright. Terima kasih. Nanti. Tapi Miss, tujuan utama mencabar apabila enactment apa tujuan dia? No, saya peguam. Okay. Sebagai peguam, kami officers of the court. Alright. Dan saya percaya bahawa memang tugas kita sebagai pengamal undang-undang untuk menegakkan no, that's not the word, untuk protect and defend. What's protect and defend again? Mempertahankan kedaulatan undang-undang. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Tapi kalau menerima kecaman daripada penduduk Kelantan, macam mana? Adakah Puan rasa? Saya balik Kelantan, saya tak ada kena kecaman pun. Semuanya menyokong saya. Alhamdulillah. Jadi kalau yang kata itu tu, saya rasa tu adalah manipulasi fakta lah. Sebab saya balik Kota Baru tak ada masalah pun. Saya nak balik pun minggu depan. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan media yang kami hormati sekalian, alhamdulillah pada hari ini sebilangan besar dan sejumlah besar rakyat Malaysia telah berkumpul di perkarangan Istana Kehakiman atau POJ ini bagi mengikuti dan mendengar sendiri keputusan yang akan dibuat ataupun yang telah pun dibuat oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, mahkamah paling tinggi dalam negara ini, terhadap satu petition. Dia panggil petition yang dimasukkan oleh seorang yang bernama Nik Ilin Zurina, Nik Abdul Rashid, seorang peguam yang mana beliau ni juga dia mengaku dia ni seorang orang Kelantan, rakyat Malaysia orang Kelantan. Ni dalam affidavit ya. Dia mencabar kompetensi Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk membuat undang-undang jenayah syariah, khususnya yang dipanggil Enactment Jenayah Syariah Kelantan tahun 1993. Itu undang-undangnya.
dalam undang-undang ni, dalam enactment ni ada banyak disenaraikan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang ada di situ, yang mana kalau sekiranya orang tu melakukan kesalahan, dia akan dihadapkan ke mahkamah syariah di negeri Kelantan. Saya boleh bacalah dalam kes Nik Elin ni. Dia minta supaya dibatalkan peruntukan dalam enactment ini. Seksyen 5 dakwaan palsu, Seksyen 11 memusnahkan, mencemarkan tempat beribadat, yang ke-14 liwat, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, gangguan seksual, apa-apa yang menghayalkan, mengurangkan ukuran dan sukatan dan sebagainya. Pada asalnya, ni saya cerita daripada asalnya, dia menyenaraikan 20 seksyen di dalam enactment ni sebagai tidak sah dan terbatal kerana DUN Kelantan tak ada kuasa untuk buat undang-undang ni. Padahal DUN Kelantan bila lulus undang-undang ni untuk menjadi satu undang-undang yang dipanggil dan terbatal, dia kata bercanggah dengan undang-undang lain, dengan perlembagaan. Jadi pada hari ini, bagaimana saya sebut dalam perjumpaan tadi, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan, dia panggil the highest quorum, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan dengar petition Nik Elin ini untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan. Itu saja pilihan ada mahkamah. Jadi pada hari ini, daripada 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, membuat keputusan. Daripada 9 itu, 8 orang hakim telah membenarkan petition Nik Elin ni. Maknanya membatalkan 16 seksyen di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini. Daripada 20 tu dia tarik 2, tinggal 18, dibenarkan 16. Sekarang ni musim diskaun. Musim diskaun. Jadi dia bagi juga diskaun 2. Tapi 16 seksyen ni sudah cukup besar kepada satu undang-undang. Jadi cuba bayangkan Mahkamah Syariah Kelantan nak dengar undang-undang mana ni? Mahkamah ada, besar, cantik, tapi undang-undang dibatalkan. Itu keadaan yang perlu kita faham. Jadi sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Kelantan yang ada, sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariah Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Dan saya sebagai peguam, kita tahulah bahawa bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Mana-mana orang, katakanlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke, dituduh di Mahkamah Syariah kesalahan libat, dia akan bawa kes ni ke sini, beritahu di Kelantan dibatalkan, kesalahan yang sama, maka akan dibatalkan. Tak ada orang boleh dituduh di Mahkamah Syariah dengan kesalahan jenayah saja yang menjadi ketua kepada agama Islam negeri-negeri. Agung sebagai ketua agama Islam wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Jadi ini kita mempertahankan syariah, mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Jadi itu keadaannya. Jadi itulah kita dipahamkan seorang hakim yang memberikan, dia panggil dissenting judgment, satu keputusan yang dia tak bersetuju dengan keputusan 8 orang tu, masih lagi memberi hujah dalam mahkamah. Yang amat arif, Tan Sri Abdul Rahman Sebeli, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, yang satu-satunya hakim daripada 9 tu yang tak bersetuju dengan petition Nik Elin. Saya tak tahulah apa alasan dia, tapi dia tidak bersetuju. Jadi itulah seriusnya keadaan ini.